Malam ini saya nak cakap tentang Trans-Pacific Partnership Agreement. Ya, ini merupakan satu perjanjian antarabangsa yang sangat penting. Isu pertama tu memang banyak isu tentang Trans-Pacific Partnership. Kenapa kita tidak patut tanda tangani? Tapi malam ini saya akan nak beri fokus yang terperinci kepada bakal rakan kongsi TPPA yang terkuat, iaitu Amerika Syarikat. Maknanya malam ini kita bantai sajalah Amerika Syarikat. Kami di Malaysia, kita tidak ada masalah dengan Obama ataupun dengan rakyat Amerika pada akhirnya. Apa masalah kita ialah masalah dengan corporate American corporation. We have a major problem with American corporations. Secara umum, kita tahu bahawa perjanjian bebas ataupun free trade boleh mengurangkan kadar kemiskinan dan juga memperkasakan demokrasi. Ini adalah satu-satu baiknya apabila kita adakan free trade agreement, ya. Tetapi kebaikan free trade itu hanya boleh dirasai sekiranya rakan kongsi TPPA itu boleh dipercayai dan juga mempunyai niat yang baik, ya. Sebab bila kita sign agreement dengan orang, kita kena tahu kita sign dengan siapa ni. Okey. Sebagai ahli parlimen, saya memang risau. Saya risau apabila Malaysia nak tanda tangan perjanjian ini dengan rakan kongsi seperti Amerika. Saya risau sebab kerajaan Amerika kini dikuasai oleh syarikat korporat terbesar, syarikat seperti Exxon, Walmart, General Electric dan Goldman Sachs. Perkuasaan korporat Amerika sudah sampai tahap yang keterlaluan. Itu isu besar dia, ya. Dasar ekonomi dan dasar demokrasi Amerika sekarang diperas ugut oleh korporat gegasi, ya. American democracy is held ransom by corporate interest today. Pendapat ini bukan pendapat saya. Ini bukan pendapat orang-orang gila lah, ataupun kita panggil itu fringe people. Pendapat ini tentang corporate Amerika adalah dibahaskan secara terbuka oleh pakar-pakar ekonomi dan akademik dari Amerika sendiri, ya. Khasnya, kita tahu profesor ekonomi yang terkenal namanya Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs sebulan lalu ke Malaysia dan berjumpa dengan beberapa ahli parlimen, dan kita adakan perbincangan tentang apa yang sedang berlaku di Amerika, ya. Profesor Jeffrey Sachs adalah penasihat kepada United Nations dan juga profesor Columbia University, dan ini yang dikatakan olehnya, dan saya baca bahasa Inggeris lah. Something has gone terribly wrong in the US economy, politics and society in general. American politicians are the stooges of corporations. Apa yang dimaksudkan oleh Jeffrey Sachs, Amerika pada hari ini bukan lagi Amerika yang bebas, yang kita tengok dalam TV, yang pakai blue jeans, Elvis Presley, yang itu bukan Amerika yang betul. Amerika pada hari ini dikontrol, dibolot oleh syarikat korporat terbesar. Amerika ini bukan hero demokrasi macam zaman perang dunia kedua tu, ya. Sejak era Ronald Reagan pada tahun 1980-an, Amerika sebagai negara demokratik yang terunggul, yang disegani dan dihormati oleh negara lain, sekarang didorong oleh apa yang kita kata konsepnya hypercapitalism, di mana keuntungan adalah isu yang terpenting. Keuntungan mesti dimaksimalkan ataupun maximum profit untuk pemegang saham, bukan untuk rakyat Amerika. Pemegang saham korporat, dan pembangunan untuk rakyat biasa dan juga demokrasi secara sepenuhnya di Amerika diabaikan. Kenapa saya katakan ini? Kerana semua data yang keluar, data ekonomi yang keluar daripada Amerika menunjukkan jurang pendapatan di antara miskin dan kaya adalah sangat besar dan meningkat tiap-tiap tahun. Bayangkan, 1% saja penduduk Amerika kontrol 34% semua hak tanah Amerika. Ini adalah satu yang menakjubkan, ya, data yang sangat menakjubkan. Ini menunjukkan bahawa orang-orang terkaya Amerika adalah paling berkuasa. Semasa pilihan raya yang kita lihat tahun lalu antara Obama dan Romney, ya, Romney itu calon Republican, Obama itu Demokrat, ya. Tetapi sejak tahun pilihan raya Clinton pada masa 1993, syarikat korporat gegasi Amerika yang General Electric, Walmart, Goldman Sachs ni
syarikat gergasi Amerika, dia bayar untuk kedua-dua pihak. Maknanya Demokrat dengan Republican dua-dua pun dia sapu. Dua-dua pun mengambil duit daripada mereka untuk election. Jadi ini menimbulkan satu situasi di mana korporat Amerika sebenarnya mengawal situasi ekonomi dan juga politik di Amerika. Dan ini adalah masalah yang besar, sebab apabila kita tanda tangani TPP, kita bukannya tanda tangan TPP dengan Obama orang yang baik yang kita boleh percaya. Kita tanda tangan TPP dengan syarikat Amerika, dan syarikat Amerika kita tahu dia kontrol semua politician di Amerika. Dan ini menjadi masalah besar, sebab bila kita sign dengan Amerika, corporate Amerika, kita kena very careful lah, kena berhati-hati, ya. Sebelum saya menjadi ahli parlimen, sebelum saya masuk politik ni, saya ni bekerja sebagai peguam korporat. Jadi saya tahulah semua perkara ni. Sebagai peguam korporat selama 22 tahun, ya. Apabila kita sebagai peguam, kita nasihati anak guam kita, sebelum sign apa-apa agreement, yang paling penting adalah kita kena tahu rakan kongsi kita tu siapakah dia, apakah motivasi dia, apakah perangai dia, apakah kehendak mereka, dan yang paling penting kita boleh percaya mereka atau tidak. Jadi saya nak kata ni, korporat Amerika ni kita tak boleh percaya. Saya kata kenapa tidak boleh percaya? Kita tengok korporat Amerika macam mana dia jaga Amerika, jaga rakyat Amerika. Kita tengok saja daripada the example, very simple. We see how American corporations treat Americans. Kebajikan orang-orang rakyat Amerika yang biasa tidak dijaga oleh korporat Amerika. Kita tahu sebab sektor perkilangan Amerika makin merosot sejak tahun 1980-an, 30 tahun 40 tahun lalu. Kilang-kilang di Amerika banyak tutup, ya. Bandar macam Detroit, di mana Ford bermula, ya. Kereta Ford yang invent tau. Di Detroit kita tahu banyak kilang-kilang dah tutup. Kita tengok sekarang di Flint di Michigan juga tutup, ya. Kenapa syarikat-syarikat untuk rakyat pekerja semua ni orang Amerika ditutup? Kerana korporat nak cari keuntungan yang lebih. Jadi dia sanggup tutup kilang-kilang dia, pindah ke Vietnam, pindah ke China, pindah ke Indonesia, ke Thailand, ke mana-mana yang lebih murah. Dia tak kira. Orang Amerika menganggur, dia tak kira. Jadi kalau korporat Amerika tidak menjaga atau tidak mengutamakan kebajikan warga negara, cuma nak kejar keuntungan maksima, apalagi apabila mereka sign agreement dengan kita, apa akan jadi kepada kita, ya? Kita tengok banyak syarikat yang besar di dunia ni. Ada syarikat daripada Eropah, Jepun, Korea pun ada. Kita tak tengok Germany tutup kilang Mercedes, kilang BMW di Frankfurt, di Munich dia tak tutup. Ya, kita tahu Toyota masih ada kilang di Jepun. Korea, LG ataupun Samsung, kilang dia di Korea. Iyalah dia memanglah dia buat kilang kecil di Malaysia pun ada. Ya, tapi dia tak tutup. Tapi di syarikat-syarikat mereka dia tutup habis, dia tak kira, asalkan dapatkan lebih duit, ya. Jadi kita kena tahu, bila kita buat agreement dengan TPP dengan Amerika, kita kena tahu korporat Amerika tidak akan menjaga kebajikan rakyat Amerika sendiri, apatah lagi nasib rakyat Malaysia setelah TPPA ditandatangani. Isu masalah Amerika ni banyak, ya. Tuan-tuan puan-puan tahu, parti PAS memang tahulah, dan juga PKR, orang Islam kita di sini, ya. Kita tahu Amerika ni isu Palestin, Iraq, Afghanistan putar belik, mati beribu-ribu orang. Kita tahu dia kejar minyak dia. Ini cara korporat Amerika, ya. Sekarang yang paling terbaru mengintip kita, pakai internet semua dia follow. Dia intip juga Perdana Menteri Germany. Itu kawan dia tu. Kawan pun dia intip, musuh pun intip, ya. Jadi apa yang saya nak kata ni, cara perangai mereka ni merunsingkan kita, ya. Kerana kita tahu mereka ni susah nak dipercayai. Ini bukan Obama kita nak sign agreement, tapi korporat mereka, ya. Yang penting juga daripada segi ekonomi,
Kita tahu sistem ekonomi yang dipakai guna oleh Amerika sekarang adalah satu sistem yang berat sebelah. Demi menjaga kuasa global untuk bank-bank Amerika tu, pegawai korporat mengarahkan kerajaan Amerika untuk mencetak wang. Dia boleh cetak wang. Ini orang panggil ini quantitative easing. Ya, di Amerika dia panggil QE lah. Sekarang masuk QE 3 dah, ya. Dia cetak dia berbilion-bilion. Okey. Kerana ekonomi Amerika tak baik, dia cetak wang dia. Wang itu lepas dicetak dimasukkan dalam aliran wang dunia. Maknanya tiap-tiap orang kita ambil duit Amerika. Kita nak pergi Korea, nak pergi mana, kita beli duit Amerika dulu, ya. Dia cetak. Dia tak boleh buat kerja, dia cetak saja. Tapi tindakan mencetak wang ni salah dalam prinsip ekonomi yang baik. It's fundamentally you cannot print money to get yourself out of trouble, ya. Katakan Malaysia, kalau ekonomi kita tak baik, kalau kita suruh bank negara cetak wang, habis, sebab kita akan dapat hyperinflation. Jadi apa yang Amerika boleh buat, dia buat. Apa yang kita buat, salah. Ini prinsip Amerika. Dan kalau perangai ini dibawa ke TPPA, matilah kita semua. Ya, kita kena faham. Amerika, korporat yang kontrol, ekonomi dia, lanyak dia, suka dia. Ekonomi, dasar-dasar ekonomi, suka dia. Ya, kebajikan orang Amerika sendiri tak jaga. Okey? Jadi isu yang terakhir saya nak sentuh ni adalah tentang budaya Amerika. Budaya yang buruk yang satu tu, saya tahu Amerika ni banyak yang baik, ya, inovatif, demokratik semua ni. Tapi satu budaya yang buruk ialah budaya suka saman orang. Ya, kita semua tengok televisyen, betul tak? Dulu masa saya muda lagi, saya tengok LA Law lah. Saya tak tahu, yang tua tu mungkin tengok ada TV program LA Law ni, ya. Sekarang yang muda tengok Boston Legal semua tu, ya. Tapi budaya menyaman orang, saman orang, litigasi adalah budaya Amerika yang paling ketara, ya. Percayalah saya, bila kita sign TPPA, kalau syarikat korporat Amerika tidak dapat keuntungan yang dia hendak, katakan kita pas satu law yang baru dan keuntungan Amerika turun, korporat Amerika turun, dia akan sue kita, dia akan saman kita. Dan ini dia saman bukan sikit, bukan 100,000, 200,000, berjuta-juta, beratus-ratus juta, sampai bilion, ya. Kita dah tengok Amerika, syarikat Amerika saman Australia, kerajaan Australia 200 juta duit Amerika, ya. Kita dah tengok dia saman Bolivia 2 bilion. Ini bukan satu-satunya apa yang kita kata ni syarikat yang baik. Dia tak kira, dia cuma nak keuntungan. Kita sign agreement, tunggulah, garanti dia akan saman kita. Jadi apabila kita lihat dunia ni, kita tahu Amerika ekonominya menurun, tapi askar dia kuat, teknologi dia number one, ya. Tapi kita lihat daripada segi ekonomi, daripada segi TPP ni adalah satu perjanjian ekonomi, ya, free trade. Ini hal ekonomi. Kalau kita tengok dalam dunia ni, ekonomi yang jauh lebih bagus, yang lebih baik, yang lebih demokratik, bebas dari jenayah, dihormati ramai, adalah bukan daripada Amerika, tapi daripada negara macam Germany, responsible, Norway, Denmark. Inilah negara yang kita nak buat rakan kongsi dengan kita, betul tak? Ya, negara yang ada responsibility dia, ada tanggungjawab dia. Jadi saya nak beritahu semua, tanda tangan TPPA ini bukan bersama dengan Obama. Ini bukan dengan peladang petani ubi kentang di Ohio ataupun orang yang kerja di Detroit. Ini adalah tanda tangan dengan korporat Amerika. Dan semasa saya dari Kota Kinabalu pada permulaan perbincangan tentang TPPA 2-3 bulan lalu dengan YB Nurul Izzah, kita turun ke Kota Kinabalu, apa yang saya lihat ialah peguam korporat Amerika banyak sekali di hotel. Di hotel tu, di mana perbincangan berlaku, penuh dengan peguam-peguam korporat Amerika. Ya, setahu saya, ada NGO beritahu saya, untuk TPP, korporat Amerika menghantar 400 peguam mereka. Setiap isu, banking, finance, manufacturing, semua ada peguam-peguam dia standby untuk advise korporat Amerika macam mana dapatkan manfaat terbaik, keuntungan yang terbaik daripada kita. Ya, dari segi Malaysia,
Kerajaan Malaysia hantar berapa peguam? Setahu saya 6 saja peguam dia, dan 20 peguam tambahan daripada kementerian lain. Tambah-tambah tak sampai 30 peguam nak lawan 400 peguam korporat Amerika. Macam mana ni? Betul, kita memang nak negotiate. Kita tak kata kita tak suka free trade, ya. Sebab free trade kita, seperti yang saya kata tadi, baik untuk demokrasi dan juga baik untuk mencegah kemiskinan. Ya, kalau dilakukan dengan betul dan dengan rakan kongsi yang baik. Sekurang-kurangnya kita tahu korporat Amerika ni perangai dia macam ni. Ya, nak keuntungan saja, sekurang-kurangnya kerajaan Malaysia kena sediakan peguam kita yang cukup, yang pandai, bukan saja peguam kerajaan tapi peguam swasta. Ya. Dan saya minta macam Petronas kaya sekali, Khazanah kaya, ya, Maxis kaya, CIMB kaya, hantar peguam mereka. Hantar tiap-tiap syarikat, hantar 2-3 peguam cukup lah. Yang penting kita perlukan lebih peguam. Dan ini saya beritahu pada Datuk Mustafa Mohamed, ya, Menteri MITI, dan dia beritahu saya macam mana. Dia kata, ini bukan isu saya ni, ini kena tanya Gani Patil, itu Attorney General. Macam ni matilah. Kita nak sign agreement dengan satu gegasi yang besar, yang perangainya buruk, dan kita peguam pun tak cukup. Jadi isu itu perlu kita atasi secepat mungkin. Dan dalam beberapa bulan ni, kerja saya sebagai penasihat isu-isu tentang ekonomi untuk Pakatan Rakyat dan khasnya untuk PKR. Saya banyak berjumpa dengan peniaga-peniaga. Ya, sebagai corporate lawyer ni banyak kawan saya lah. Saya turun jumpa peniaga Cina ada, peniaga Melayu ada, peniaga India pun ada. Dan apakah pandangan mereka? Sebulat suara. Banyak peniaga memang sokong TPP sebab peniaga akan dapat lebih wang, dapat modal baru daripada mereka, dapat rakan kongsi yang baru. Tapi semua takut cara kerajaan Malaysia melakukan negotiation dia. Tak cukup. Dia tak beritahu kita apa yang ditandatangani. Kita tak tahu langsung apa cost benefit dia. Dan semua ni diberitahu kerajaan, tiap-tiap kali kita tanya, kata jangan risau, kita boleh buat, kita pandai. Kalau pandai sangat, hantar cukup lawyer lah nak lawan 400 Amerika ni. Ya, itu isu sebenarnya. Ya. Jadi saya nak kata ni, daripada bukan kata nak intipan lah, daripada data-data yang kita dapat daripada perbincangan kami dengan pakar-pakar TPP, kita tahu perjanjian ini akan selesai pada bulan Disember. Pada awal bulan Disember, di antara 9 sampai 10 hari bulan ini, dia akan selesai isu-isu, tema-tema, syarat-syarat selesai habis. Ya. Apa yang kita tahu pula, kerajaan akan mengeluarkan report tentang impak kepada Bumi Putra dan juga impak kepada SME pada pertengahan bulan Disember. Maknanya MITI akan keluarkan satu report yang tak guna lah. Sebab dia akan selesai perbincangan pada bulan pertama, pada minggu pertama bulan Disember. Report dia keluar pertengahan bulan yang sama. Jadi maknanya setahu saya, apa yang kerajaan kata nak tanya parlimen, nak debat di parlimen, nak minta tuan-tuan puan-puan bagi opinion, bagi feedback, semua ni public relations exercise. Dia memang tak berniat untuk melakukan yang betul. Semua public relations. Report dia pun lewat. Ya. Jadi sebelum mereka dah agree pada bulan Disember ni, dia sign formal. Maknanya secara rasmi dia akan sign bulan 4 tahun depan. Tapi pada bulan Disember semua tema-tema have to be agreed sebelum signing. Ya. Jadi kita punya window untuk stop TPP ini memang dekat sekali. Memang singkat. Tak cukup 1 bulan pun. Cuma tinggal 2-3 minggu lah yang paling banyak tu. Ya. So I think di parlimen, YB Nurul dengan saya dan juga pihak-pihak caucus daripada Pakatan Rakyat, kita memang tidak boleh menghalang kerajaan. Kita tak boleh halang sebab kita tidak ada kuasa. Bukan bidang kuasa kita untuk menghalang. Kerajaan Barisan Nasional boleh sign dengan signature Najib saja, tanda tangan dia. Tak payah minta untuk apa-apa daripada parlimen. Jadi kalau kita nak betul-betul nak cuba delay ataupun stop TPP ini, kita ada 3 minggu lagi. Dan ia tidak boleh berlaku di parlimen sebab kita tak ada kuasa.
cuma boleh laku melalui NGO, ya. Jadi pendapat saya memang susahlah. Saya rasa Najib ni dah memang committed kepada Amerika, kepada corporate Amerika. Itu ya isu yang terbesar, ya. Dengan itu saya wrap up sajalah ceramah saya ni, ya. Saya rasa kita kena bersedia. TPP memang akan akan tiba, dan kita kena bersedia untuk bukan mengguling kerajaan, ya. Itu kita melalui GE14 lah, ya. Kita kena bersedia untuk jaga ekonomi kita. Kalau boleh simpan duit, simpan. Itu yang rakyat boleh buat, ya. Kita kena jaga pekerjaan kita. Kalau syarikat Amerika nak tutup kilang kita kena lawan dia betul-betul. Kita kena organize. Kita kena pastikan barangan-barangan yang dibuat di Malaysia ni kukuh. Boleh kita compete dengan Amerika, ya. Amerika sekarang minta dalam TPPA syarikat gegasi mereka General Electric nak lawan dengan Hoxing Lee, electrical supplier. This is not fair trade. Dan oleh itu kita kena bantah sekuat-kuatnya. Kita kena hantar message kepada Najib, jangan jualkan negara kita kepada corporate mereka. Terima kasih. Selamat malam.